Nampak join. So, kita mulakan Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul min lisani qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak apalah, kita tu ingat je. So Ustaz, Alhamdulillah pagi ni sebab semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebab semua, dan juga Ustaz yang dihormati, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah SWT untuk berada di teman-teman syurga dan bicarakan bab hadis yang ke berapa ya Ustaz? Yang ke sepatutnya yang ke-35 ya Ustaz, ataupun yang ke-23 Ustaz kan, yang seperti difahamkan oleh Kak Liza dekat Syida lah kan, ataupun Ustaz nak terus ke-35 ataupun Ustaz nak apa ya Ustaz nak bawa apa, kita langsung tunggu je hari ni. Bagi pulang pada Ustaz lah. So dengan itu kaedah soal kemajuan kepada Ustaz. 35 Kak sebut tadi. Tapi 34 tak habis lagi kan? 33 tu tak sambung ke? 34 tak habis lagi kan? Habis lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Syida, Kak Liza dan ibu-ibu, rasanya kita belum tamat yang 34 ni. Betul Kak Liza? 34 tak habis lagi kan? Belum lagi. Kita itu Ustaz bagi tahu sampai muka surat 215 tu Ustaz. Okey, kita baru yang awal kan. Sebab dia 34 tu dia agak panjang. Tertawa membatalkan wuduk tu Ustaz. Sampai betul. Okey, dia babnya orang yang berpandangan wuduk tidak batal melainkan apa yang keluar daripada makhrajain. Makhrajain ini dua tempat yang keluarlah, kubul dan juga dubur ya. Okey, mudah ceritanya ibu-ibu, semua ulama sepakat apa sahaja yang keluar daripada kubul dan juga dubur membatalkan wuduk. Itu kesepakatan semua ulama. Tapi dalam kes adakah ketawa membatalkan wuduk, itu ada kita bahas sebelum ini sedikit ya. Adakah apa lagi, adalah beberapa benda lagi, tidur, adakah tidur membatalkan wuduk, adakah keluar darah membatalkan wuduk, adakah menyentuh bukan mahram membatalkan wuduk, adakah muntah membatalkan wuduk, adakah berbekam membatalkan wuduk. Kesemua itu dia termasuk dalam nidanul khilaf, perkara yang dikhilafkan oleh ulama. Tapi kalau benda itu keluar daripada kubul dan juga dubur, itu confirm semua ulama kata batal wuduk. Jadi yang keluar daripada kubul sama ada al-baul, al-baul tu yang kecil lah, ataupun mazi ataupun mani. Kemudiannya yang keluar daripada dubur ini, yang Kak Anis kata tu dia perbahasan lain kan, itu tak batalkan wuduk kan, yang tu nak tanya ustazah lah. Dan apa yang keluar daripada dubur itu membatalkan wuduk. Baik, yang lain tu yang saya senaraikan tadi semuanya khilaf kalangan ulama. Jadi kalau kita lihat yang lepas sedikit, kita daripada Jabir tu kan, waqala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma idza dhahika fi shalah a'ada shalah wa lam yu'idul wudu'. Siapa yang ketawa ketika salah, maka dia hanya perlu mengulangi semula solatnya, wuduknya tidak batal. Yang itu kita bahas dalam minggu lepas. Dan saya telah kongsikan bagaimana mazhab Hanafi menyatakan sesiapa yang ketawa terbahak-bahak dalam solat, maka yang batalnya dua perkara, wuduknya batal, solatnya batal, iaitu mazhab Hanafi. Tapi mazhab jumhurul ulama hanya solatnya yang batal, wuduknya tidak batal.
Kita berhenti di situ rasanya. Baik. Kita sambung. Kita ke depan sikit terus boleh tak? Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an la wudu'a illa min hadas. Tiada wuduk melainkan dengan hadas, kecuali hadas saja. Dan hadas ini terbahagi kepada dua, kita maklum, hadas besar dan juga hadas kecil. Okey. Dan ini cerita daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Dzatir Riqa'. Masa tu Nabi berada dalam perang yang dinamakan sebagai Dzatur Riqa'. Dzatur Riqa' ni perang, kenapa dinamakan Riqa' ya? Riqa' ni rasanya macam cebisan kain. Saya tengok sekejap dia, saya lupa nak check tadi. Riqa'. Bangkit Ar-Ruqa'ah. Cebisan kain ke ataupun saya lupa lah, kena cek balik lah kenapa perang tu dinamakan Dzatur Riqa'. Tak apalah. Okay. Maka dalam perang Dzatur Riqa' tu, farumiya rajulun bisahmin. Okay, ada seorang sahabat Nabi ni masa tu dia sedang solat. Itu cerita panjang lah. Dalam hadis ni dia ceritakan pendek. Farumiya rajulun bisahmin. Masa tu dia sedang solat, dia berkawal dan dia berkawal dalam keadaan dia solat. Dan masa tu dia kena panah. Fanazafahu ad-dam. Lalu keluarlah darah dia, ya, keluar darah. Faraka'a wa sajada wa madha fi salatih. Walaupun darahnya keluar, dan pastilah bila darah keluar tu kena anggota badan dan kena pakaian, betul tak? Tapi walaupun kena keluar darah tu mengalir, kena pakaian dia sekalipun, beliau radhiyallahu an tetap rukuk, sujud dan kekal dalam salat. Cuma beliau lajukan salat sedikit untuk mengejutkan kawan dia yang lain. Dan dalam cerita tu, bila dia kejutkan kawan dia tu, dia sebut dia sayang nak berhenti daripada salah. Baik. Jadi mungkin kerana panah tu tak kena pada kawasan yang bahaya kot. Dia kena pada bahagian-bahagian yang dia selamat lagi lah. Baik. Jadi walaupun darah tu keluar dan kena pakaian dia, okey, cerita tu biarlah, itu tak penting. Yang pentingnya ialah darah keluar kena pakaian dia, tetap dia kekal dalam salat. Artinya di sini menjadi hujah kalangan ulama bahawasanya darah itu tidak menjadi faktor wuduknya dan salatnya batal. Tadi saya pun tengok kupasan ulama ibu-ibu sekalian ya. Okey. Dia sebenarnya ada 3 jenis najis yang keluar daripada badan kita. Okay, saya minta maaf, saya lupa. Kita sambung sikit ni. Wa qala al-Hasan, yakni Hasan Basri pun berkata, ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Orang Islam sejak dulu lagi biasa mengerjakan salat dalam keadaan luka-luka pada badan mereka. Jadi luka-luka, darah, selain daripada cerita sahabat Nabi radhiyallahu an yang dipanah dalam perang Dzatur Riqa', Sayyidina Umar sebagai contoh radhiyallahu an, yang mana bila beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah la'anahullah, dan sejak hari itu beliau sakit 3 hari berturut-turut sehingga membawa kematian. Dan biasa beliau salat dalam keadaan darah mengalir, namun beliau teruskan salat walaupun darah mengalir. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, walaupun darah mengalir, walaupun luka-luka pada badannya, pada badan mereka radhiyallahu anhum, mereka radhiyallahu anhum tetap mengerjakan salat. Jadi ibu, saya pun tengoklah, rupanya najis yang keluar daripada badan kita ni ada 3 kategori, ya. Kategori yang pertama ialah yang biasa, yang keluar daripada kubul dan juga dubur, ala sabilil mu'tad, dalam keadaan biasa. Yang satu. Yang keduanya ialah seseorang yang mana membuang air kecil ataupun buang air besar ala ghairi sabilil mu'tad, bukan dalam keadaan jalan yang biasa.
Contoh, ya Alhamdulillah, semoga Allah memberikan afiah kepada kita semua. Sebagai contoh, ada orang yang sakit, kemudiannya dia kena tebuk perut dia, jadi najis itu dikeluarkan daripada jalan yang lain. Jadi apabila najis itu dikeluarkan daripada jalan yang lain, adakah wuduknya batal ataupun tidak? Maka kata ulama, ya, wuduknya batal kerana walaupun bukan melalui jalan yang biasa. Kerana standardnya benda tu dia mesti melalui kubul dan juga dubur. Jadi bila dia keluar daripada jalan lain seperti tebuk perut sekalipun, ya Alhamdulillah, ia tetap dikira membatalkan wuduk. Okey, itu yang kedua ya. Dan najis yang ketiga yang dianggap selain daripada baul dan juga ghaid. Ghaid ni air besar seperti darah dan muntah. Itu khilaf kalangan ulama yang saya sebutkan tadi ya. Darah, muntah apa ni khilaf kalangan ulama. Jadi kalau ikut Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallah, mereka menyatakan wuduknya batal. Okey. Siapa yang keluar darah, siapa yang muntah, maka wuduknya batal. Kena ambil wuduk balik kalau nak salat. Tapi aksarul ulama, kebanyakan ulama menyatakan wuduk mereka, wuduk orang tersebut tidak batal. Ya, itu pandangan kebanyakan ulama. Jadi kalau kita tengok dalam kupasan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Okay, kita cuba cari ibu-ibu supaya ibu-ibu nampak apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi ini. An-Nawawi wa ahsanu. Ya. Ahsanu ma a'taqiduhu fil mas'alati anna al-asla fil mas'alati alla. Okey, sorry ya. Ma'ataqiduhu. Ada ke disebut dalam masalahnya cari mana dalam Kitabul Majmu' tu. Kitab Fatawa Syaukani An-Nawawi rahmatullahi alaih. Okey, ini cari yang mudah lah. Cari yang mudahnya, cari kat internet je. Tapi kadang-kadang payah juga nak jumpa. Okey, ini kitab apa ni? Betul lah, ini Kitabul Majmu'. Ini Kitabul Majmu'. Okey, ini kata beliau ya. Ini kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Wa ahsanu ma a'taqiduhu. Nampak dia punya ni. Dan pendapat terbaik yang saya pegang dalam masalah ini ialah annal asalnya ialah wuduk tidak batal melainkan sesuatu yang sabit melalui syariat, melalui syarak. Kalau sesuatu itu tidak sabit melalui syarak, maka wuduk itu dikira tidak batal. Ya? Jadi begitulah dalam kes muntah, dalam kes darah, ada tak hadis Nabi SAW menyatakan siapa yang muntah maka wuduknya batal, siapa yang keluar darah maka wuduknya batal, ada atau tidak? Maka kalau tidak ada, tidak batal lah. Kerana nak tak nak kita mesti melihat kepada nas. Jadi nas ini yakni daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi SAW. Itu pandangan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi dalam kes ini, dalam kes darah, kita boleh katakan wuduk tidak batal kalaulah keluar darah. Ya? Dan ulama juga menyatakan begini, kalaulah darah itu keluar dan terkena pakaian orang yang sedang salat. Ya? Kalau darah itu keluar, muntah itu keluar dan terkena pakaian orang yang sedang salat. Jadi adakah ia membatalkan wuduk? Maka saya baca pandangan. Okey, tapi saya nak puas hatilah ibu sekalian. Nak puas hati tu biar kita sama-sama tengok dalam kitab ya. Hal khurujud dam yubatilul wudu'.
Okey. Yang ni kita tengok, okey yang ni. Ini satu tulisan yang bagus dan bagi saya tulisan yang adil. Dan di sini beliau telah membawakan pendapat daripada mazhab Syafi'i. Daripada mazhab Syafi'i, dia kata apa? Okey. Bukan kat sini ya, bukan kat sini. Silap. Halil qaid ke halil dam? Al-qaid. Mana ya? Al-qaid. Halil qaid yubtilul wudu'. Ataupun tengok di sini. Okey. Ataupun di sini, adakah muntah ini membatalkan wuduk? Okey. Yang pertama je, ada ulama yang menyatakan kalaulah muntah itu sama ada banyak ataupun sedikit, tidak membatalkan wuduk. Annahu la yanqudil wuduk, annahu la yanqudul wuduk, qalla aw kasur. Wuduk tidak batal sama ada muntah itu banyak, sedikit maupun banyak. Ini pendapat mazhab mana ibu-ibu? Ini mazhab Al-Malikiyah wa Syafi'iyah dan salah satu pandangan Al-Imam Muhammad bin Hanbal. Itu satu. Pandangan yang kedua dipegang oleh Hanafiyah dan juga Al-Hanabilah bahawa muntah yang banyak sahaja yang membatalkan wuduk dunal qalil, kalau muntah tu sedikit tak batal wuduk. Jadi ceritanya ada dua pendapat ulama. Bagi mazhab kita Syafi'i ni, banyak ke sedikit ke tak batal wuduk. Dan inilah mazhab Maliki juga dan salah satu pandangan Imam Ahmad. Cuma Hanafi dan juga Hanbali menyatakan kalau wuduk yang banyak sahaja membatalkan wuduk. Okey, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kemudiannya saya lanjutkan lagi. Saya tengok macam mana kalau darah dan muntah itu terkena pakaian. Dan saya lihat dalam kitab Umdatul Salik, kitab mazhab Syafi'i, dia sebut wa ammad dam wal qayh, walaupun darah dan juga muntah, fa in kana min ajnabi ufiya an yasirih. Kalau darah tu darah orang ataupun muntah itu muntah orang, maka kalau sedikit diberikan kemaafan. Contohnya, kita sedang salat, masa salat tu tiba-tiba ada seorang budak ni, dia duduk main-main, tiba-tiba dia termuntah. Dan bila dia termuntah tu, dia terkena telekung kita. Ya, terkena telekung. Kalau terkena telekung tu sedikit je, dan sedikit tu kita ukur sendirilah. Sejauh mana dia punya ukuran dia tu kita faham sendirilah. Kalau terkena sedikit je telekung kita, maka ia tidak dianggap sebagai najis. Ia tidak dianggap sebagai najis, ia diberikan kemaafan. Okey. Tapi kalau muntah itu banyak ataupun darah itu banyak, maka kita dikira najis. Dan bila najis, nak tak nak dia ada dua cara. Kalau boleh kita hilangkan najis itu segera, kita hilangkan. Contohnya kalau orang lelaki, dia pakai, kita kata apa je, ada imam, dia pakai jubah yang sarung tu. Satu dia pakai dah baju Melayu, dia pakai kain sarung, kemudian dia pakai jubah sarung pula. Dan bila dia salat, tiba-tiba ada budak muntah kena jubah sarung dia. Maka cara yang terbaik ialah dia terus buka jubah sarung dia segera. Okey, buka segera dan campakkan ke tepi dengan cara yang betul supaya muntah tu tak kena pula tempat lain dan teruskan salat. Okey, kalau benda tu boleh dihilangkan segera, kita hilangkan segera. Tapi kalau kena pakaian yang suka kita tanggalkan, macam mana tu? Kena seluar, kena telekung, itu payah kalau kita buka, ia melibatkan soal aurah. Maka itu kita tak ada pilihan. Kalau muntah tu banyak, kita kena berhenti, yang dianggap sebagai najis. Itu kalau muntah orang. Tapi kalau ia merupakan muntah kita sendiri ataupun darah kita sendiri, bukanlah muntah dalam salat ni. Ini muntah di luar salat lah. Okey, atau maka ia diberikan kemaafan. Ia diberikan kemaafan. Walau sebanyak mana pun.
Kalau darah tu darah kita sendiri, masa muntah ni macam tak logik lah darah. Macam sahabat Nabi tadi kan, salat. Kena panah. Darah tu keluar, berapa banyak tu darah keluar kena pakaian dia. Adakah dia berhenti? Radhiyallahu an, beliau tak berhenti. Beliau teruskan salat. Maka ulama menyatakan, kalau darah itu darah kita sendiri, yang mana dia terkeluar, masa kita salat itu dia keluar lagi, ya. Kalau dia keluar sebelum salat, kita kena carilah. Kalau darah, kalau benda tu kecil, luka kecil, kita carilah dia punya apa nama pelekat tu. Kita tampaklah bagi dia tak keluarkan darah. Tapi kalau ia berlaku dalam solat, kita tak sedar darah tu keluar, mungkin ada sedikit luka-luka dan darah tu keluar banyak dalam solat, terkena pakaian kita ibu-ibu sekalian, adakah solat kita sah? Jawabnya solat itu sah. Plaster. Lupa pula. Solat kita sah, kita boleh teruskan solat tersebut. Jadi ini keringanan yang diberikan dalam syarak. Jadi kita jangan over lah. Syarak ni dia tak ikut selera kita ya. Syarak ni dia mengikut panduan daripada kitabullah dan hadis Nabi SAW. Kalau syarak ni kena ikut selera kita, beza selera antara kita ibu-ibu kan. Jadi bila selera kita berbeza, payah. Kita orang Malaysia macam ni. Orang Sudan lain pula. Orang di negara barat lain pula. Orang di negara Asia lain pula. Jadi kalau nak ikut selera orang ni, syarak kacau lah. Jadi nak tak nak dia mesti ada satu disiplin. Satu disiplin yang digariskan oleh syarak itu sendiri. Ya, baik. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kalau ada soalan boleh bincang. Darah keluar dari hidung. Ya sah, tak ada masalah. Tapi bila dah darah keluar dari hidung tu, kalau kita tak ada tisu apa, kena berhentilah. Macam mana nak solat, darah keluar hidung masuk mulut pula Okay, tapi kalau ada tisu, kita pun terus tutup dengan tisu, ya itu dibolehkan, tak ada masalah. Ataupun mungkin maksud puan ialah darah tu keluar sedikit. Keluar, kita pun boleh kawal lagi darah tersebut. Macam anak saya pun ada sekali dua kali darah keluar dari hidung. Kemudian dia boleh kawal, tapi panggil apa, terkena tempat jadah lah masa dia sujud. Itu dimaafkan, tak ada masalah. Solat boleh diteruskan. Baik. Kemudiannya, itu yang disebutkan oleh Tawus, Muhammad bin Ali dan juga Atha' wa ahlul Hijaz dan juga penduduk-penduduk Hijaz, semenanjung negara Arab, laisa fi dam wudu. Darah ini tidak mewajibkan, tidak membatalkan wuduk katanya. Ya, darah tidak membatalkan wuduk. Okay. Wa asara Ibnu Umar basratan. Wa asara Ibn Umar basratan. Sekejap ya. Fakharaja min haddam walam yatawadda. Ibn Umar ni dia pernah memikit jerawat dia. Jadi ini bukti sahabat Nabi pun ada jerawat ya. Ini bukti dia. Jadi siapa yang ada jerawat tu, itu mengikut sunnah sahabat Nabi. Baik. Jadi Ibn Umar dia pikir jerawat dia keluar darah. Walam yatawadda, namun beliau tidak berwuduk. Ini menunjukkan keluar darah tidak membatalkan wuduk. Okey. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufa zaman famadha fi salatih. Ini Ibn Abi Aufa. Ibn Abi Aufa pernah berludah dan keluar darah. Ya, ada ludah dalam salat, ya, dalam salat dia ludah keluar darah, namun dia meneruskan salatnya. Bolehkah meludah dalam salat ibu-ibu? Boleh. Kalau zaman sahabat Nabi dulu salat di atas padang pasir, mereka ludah di sebelah kaki kiri, kemudian mereka kambus dengan pasir. Zaman sekarang kita salat di atas kapet, maka ludah tu dalam tisu, ia tidak membatalkan salat. Okay. Hatta kalau apa lagi, boleh tak kita buat isyarat ludah? Fuh, fuh, fuh. Gitu je dalam salat. Adakah ia dibolehkan membatalkan wuduk ataupun membatalkan salat ataupun tidak? Dan adakah sunnah yang mengajarkan demikian? Buat isyarat. Fuh. Pernah buat tak ibu-ibu? Khalidah pernah buat? Tak pernah. Kak Syidah belum. Itu antaranya kata Nabi SAW, dalam salat ni ada syaitan yang mengganggu salat kita, namanya khinzab ke khanzab? Khanzab. Yuqalu lahu khanzab. Okay, kita tengok hadis.
Kita kalau dapat tengok hadis tu sendiri, baru kita rasa sedap sikit kan. Yuqalu lahu khanzab. Syaitan Syarafan Nawawi. Okey. Ini Imam Nawawi syarah kitab Muslim. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi namanya Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu jumpa Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alai." Syaitan ni ganggu dalam salat sehinggakan bacaan dia pun terabur dibaknya. Faqala Rasulullah SAW, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab." Itu merupakan syaitan yang namanya khanzab. Okey. Betul Kak Liza, itu kalau mimpi buruk kan. Ini dalam salat. Fa idza ahsastahu fata'awwaz billahi min, bila kamu rasa gangguan daripada syaitan khanzab, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada kejahatan dia. Watfil ala yasarika salasan, lalu kamu ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lalu kata Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Saya berbuat demikian, maka Allah Azza wa Jalla mengusir syaitan itu daripada mengganggu saya. Okey. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini terang-terangan menunjukkan kepada kita apabila kita diganggu oleh syaitan dalam salat, kita pun leka, tak kata ibu, saya sendiri pun, maka kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim tiup 3 kali dalam salat. Tapi hati-hatilah kalau salat jemaah, kita kena kontrol sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan je. Jadi insya-Allah Allah akan membantu kita. Tapi dia bergantung pada diri kita juga. Kalau kita tiup tapi kita pun layan lagi khayal kita, kacau juga kan kita yang melayan. Tapi kurang-kurangnya ada bantuan daripada Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Jadi buat begitu. Saya baca fatwa ulama. Buat masa mana tu? Buat dalam solat lah. Bukan buat luar solat. Kerana hadis itu terang-terangan menyatakan buat itu dalam solat, bukannya di luar solat. Okey. Ustaz, maaf Ustaz, hadis apa? Hadis daripada mana? Muslim. Daripada Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As. Oh, Kak Liza nak tengok dia punya ni matan dia. Yuqalu lahu khanzab tadi kan. Okey, saya bagi dia punya link dia di nanti Kak Liza cakap cari dia punya terjemahan dia. Carilah terjemahan dia. Boleh lafaz kat hadis. Lafaz tapi jangan lafaz kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim tu pelan-pelan je. Okey. Barulah kemudiannya itu satu lagi, wa qala Ibn Umar wal Hasan. Al-Hasan ni Hasan Basri, ya. Ibn Umar dan Al-Hasan Basri menyatakan berpendapat fi man yahtajim laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Orang yang berbekam ni tak wajib apa-apa pun, tak wajib ambil wuduk dan sebagainya, melainkan dia hanya mencuci bahagian yang dia bekam itu sahaja. Itu je. Yang lain tak ada. Okey, jadi nampak tak ada mudahnya syariat ni. Kadang-kadang kita ni over sangat. Kalau kita puasa Ramadan tak boleh mandi lepas asar ataupun sebelum maghrib, sedangkan sahabat Nabi dulu ataupun tabi'in masa panas mereka siap berendam lagi dalam air. Jadi macam ada kalau kita sekarang ni ada bathtub tu, mereka berendam lagi dalam air kerana panas dan mereka memerlukan kekuatan. Dan zaman sekarang kita ada aircon, jadi kalau mandi lepas asar tak boleh makruh, duduk dalam aircon pun makruh lah. Tapi tak ada isu. Sahabat Nabi ni dia sebelum mungkin mengamalkan agama ni dalam bentuk yang mudah. Okay. Saya pun, ibu-ibu sekalian duk fikir balik, kalau orang yang pergi dulu kan kita pergi ke Mekah, Umrah, kita teringatlah pada keluarga ataupun tak ingat. Ingat pada tanah air, ingat pada anak. Jadi orang kata kita ni Mekah ni kena ingat Tuhan lah. Orang zaman dulu kan boleh nak duduk lama kat Mekah, kita sibuk nak balik.
Jadi itu semacam mengetepikan perasaan kemanusiaan. Sedangkan Nabi SAW sendiri menggesa sahabat-sahabat Nabi ni, habis saja haji, balik cepat-cepat. Tunaikan tanggungjawab sebagai suami, abang, anak dan sebagainya, sebagai ayah, tunaikan tanggungjawab pada keluarga tu. Balik segera. Sebab itulah mungkin orang Arab bila mereka mengerjakan haji, mereka nafar awal dan terus balik sebagai mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita dah urus benda tu tak apalah. Kalau benda tu dah diurus, bukannya kita tinggal lepas tangan begitu, tak apa. Tapi tak bermakna orang yang nak balik cepat tu dia tak ada perasaan nak duduk lama di Mekah, tak ada perasaan nak ibadah, tidak. Itu perasaan kemanusiaan yang mesti kita raikan. Sebagaimana sahabat Nabi dulu yang namanya apa? Saya tak selalu lupa nama sahabat Nabi ni. Padahal dia seorang yang popular, radhiyallahu an, dia dengan sahabat-sahabat dia duduk dengan Nabi SAW selama 20 hari lamanya untuk belajar dengan Nabi. Dan dalam tempoh 20 hari itu dah lama tinggalkan keluarga ni, terbit rasa rindu dalam diri mereka. Sehingga beliau menyatakan, kita tengok hadis ya. Saya tak ingat nama beliau tu, tak puas hati pula. Okey. Falamma ra'a silap. Falamma ra'a syauqana. Syauqana ataupun apa ya? Syauqana. Tengok dulu. Ada tak? Betul. Okey, ini kitab dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada juga tak? Okey, ini sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairis. Naam, Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an. Orang yang menceritakan tentang cara solat Nabi SAW. Beliau menyatakan, ataitu Nabi SAW fi nafarin min qaumi. Saya dan kawan-kawan saya lah pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk belajar dengan Nabi, wakil daripada kaum mereka. Fa aqamna 'indahu 20 lailatan. Kami tinggal bersama dengan Nabi 20 malam, 20 hari. Wa kana rahiman rafiqan. Nabi ni seorang yang sangat pengasih, sangat akrab dengan orang. Dia jenis berkawan dengan sesiapa, tak berkira Nabi ni. Mudah cerita, kata Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, falamma ra'a syauqana ila ahalina. Bila Nabi tengok kami ni rindu kepada keluarga kami, Nabi pun kata irji'u fakunu fihim. Pergilah balik, duduklah bersama dengan keluarga. Wa'alimuhum, ajarilah mereka. Itu kerja Nabi. Mana ini kerja sekolah ataupun assignment yang diberikan oleh Nabi. Ajar mereka, satu, wasallu, kerjakan salat. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Bila masuk waktu salat, mesti ada orang azan. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Dan mesti orang yang tua mengimami salat tersebut. Jadi di sini, Nabi SAW, dia tengok sahabat dia rindu. Kalau kita tanya, duduk dengan Nabi pun teringat kepada keluarga lagi ke? Tak sayang ke Nabi? Tak nak ke duduk dengan Nabi sampai 50 hari ke, 4 bulan ke, 5 bulan ke? Mesti dah best duduk dengan Nabi tu. Tak, memanglah best duduk dengan Nabi, tapi kemanusiaan, rindu kepada keluarga, ingat pada tanggungjawab. Itu kemanusiaan yang mesti diraikan. Bahkan itu tanggungjawab kita. Maka orang yang dia duduk di Mekah, kalau kita dengar cerita orang di Mekah, dia ingat pada keluarga, itu normal. Jangan kata kamu ni sibuk ingat pada keluarga. Kita senang ibadah. Tak. Bukan begitu Islam. Islam agama yang meraikan kemanusiaan, mudah, tidak menyulitkan. Kalaulah begitu, nanti orang panggil apa, tak ada pula nilai kemanusiaan dalam diri kita. Cuma janganlah setiap hari baru sampai dah teringat, lebih-lebih kemudian kurang ibadah, itu tak boleh. Kita teringat tapi kita tetap menggiatkan ibadah. Kita tetap meningkatkan doa, zikir, istighfar dan sebagainya. Baik. Jadi itu, dan hadis itu rasanya tak perlu dibaca kerana kita dah jelas tentang hadis ini. Sorry. Hadis ini kena baca. Saya tertukar dengan hadis yang lain. Hadis ini, kalau ibu-ibu yang ada buku, boleh tengok dalam muka surat 221. Haddatsana Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Ibn Abi Zi'b. Haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjid yantaziru salah ma lam yuhdis. Ma lam yuhdis. Seseorang hamba itu sentiasa berada seseorang hamba itu sentiasa ditulis pahalanya berada dalam salat selagi mana dia duduk menunggu salat dalam masjid. Artinya kalau kita duduk, kita pergi salat maghrib pukul 7 malam. Ketika maghrib kau apa sekarang ni ibu? 7, dekat 7.30 kan? Tengoklah lebih kurang 7.30. Okay, lebih mungkin kurang, tengok negeri masing-masing. Okay. Jadi kita duduk tunggu di masjid pukul 7 lagi. Kita masuk, kita salat tahiyatul masjid. Kemudian kita baca Quran, kita zikir, kita doa ataupun apa-apa. Hatta kalau kita duduk je menunggu salat tanpa melakukan apa-apa sekalipun, maka kita tetap ditulis pahala mengerjakan salat. Bahkan kalau hadis yang kita pernah bincangkan di sini, para malaikat mendoakan seseorang yang menunggu salat. Dia biasanya menunggu salat ini, dia merujuk kepada orang yang salat maghrib menunggu salatul isyak. Ataupun yang kedua ialah orang yang pergi awal ke masjid menunggu salat. Ataupun orang yang duduk kat rumah tapi dia menunggu bila ni nak azan. Okey, azan dalam 15 minit lagi. Dia pun buat persediaan, duduk di rumah buat persediaan. Dan bila dah azan, dia pun bersiap untuk pergi ke masjid. Itu pun dikira. Kerana sahabat Nabi dulu, biasanya mereka menunggu solat tu di rumah. Kerana mereka solat sunat tu di rumah, barulah solat fardunya di masjid. Kecuali dalam kes solat maghrib dan solatul isyak, sebahagian sahabat Nabi memang duduk je di masjid, tak balik ke rumah kerana ialah khawatir nanti payah pula nak datang pada waktu isyak dengan suasana pada masa tu gelapnya, tak ada lampunya dan sebagainya. Jadi mereka biasa tunggu je selepas maghrib. Tunggu masa isyak. Baik. Jadi di sini, selagi mana kita berada dalam masjid itu dengan syarat selagi mana kita tidak berhadas. Artinya tunggu solat itu mestilah kita dalam keadaan berwuduk. Faqala rajulun a'jami. Kalau ada seorang lelaki bukan Arab bertanya. Ini lelaki yang datang dari tempat lain lah ni. Ya. Sama ada dia, boleh jadi lelaki ajami ni bukan orang Arab. Boleh jadi. Ataupun boleh jadi lelaki ajami ni dia orang Arab tapi dia tak fasih bahasa Arab. Maknanya dia orang Arab kampung, cara bercakap pun tak berapa nak pandai. Boleh jadi dia lelaki Hadrami daripada Hadramaut, Yaman. Okay, wallahu a'lam. Bal hadas ya Abu Hurairah. Hadas siapa wahai Abu Hurairah? Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, as-saut. As-saut. Hadas itu ialah bunyi. Yakni ad-dartah. Ad-dartah bunyi, maaf, bunyi kentut. Bunyi. Okay, jadi itu hadas. Kenapa Abu Hurairah hanya sebut ad-dartah? Kenapa hanya sebut ad-dartah? Kerana kalau ad-dartah telah membatalkan wudu, apalagi kalau al-ghaitah. Apalagi kalau buang yang besar. Kalau kentut pun membatalkan wudu, apalagi buang air kecil. Apalagi buang air besar, lagi-lagi membatalkan wudu. Jadi beliau hanya mendatangkan satu contoh untuk menunjukkan sebenarnya yang buang air kecil, buang air besar pun batal wudu. Cuma cukuplah beliau menyatakan ad-dartah. Itu bahasa Arab, itu perkataan barulah. Ibu sekalian, ad-dartah. Kita jarang dengar perkataan tu, dia agak sulit, agak sukar untuk, agak jarang disebutkan. Ad-dartah. Kemudiannya, okey, kita ke depan lagi. Tak perlulah baca beberapa hadis yang kemudian tu. Itu ibu-ibu boleh baca sendiri ya. Okey, ada apa-apa soalan dulu sebelum kita ke depan lagi? Kalau kita yang solat di rumah dah bersiap sedia tunggu nak masuk waktu, sama, Puan Nasimah sama. Ibu-ibu memang solatnya di rumah. Cuma dibenarkan untuk ke masjid. Jadi kalau kita menunggu di rumah pun dengan ada wuduk, syaratnya dengan ada wuduk. Kita dah ambil wuduk,
bersedia untuk solat dalam 10 minit. Kemudian kita buatlah apa-apa aktiviti, baca buku ke ataupun apa. Tapi kita tunggu ni waktu solat dah masuk. Okay. Tapi aktiviti yang bagus lah, bukan aktiviti yang mengarut. Okay. Maka kita tetap dikira sebagai, kita tetap dikira dapat pahala tadi. Dapat pahala tadi. Allah Alam. Okay. Okay, sama. Kak Liza ada apa-apa, Kak Liza? Tak ada Ustaz. Yang hadis tadi tu Kak Izzah dah letak dalam grup JAA. Okey, barakallahu fikum Kak Liza. Terima kasih banyak. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Babur rajul yuwaddi' sahibahu. Babur rajulu yuwaddi' sahibahu. Bab seseorang itu tolong ambil wuduk untuk kawan dia yang lain. Boleh tak boleh kita tolong ambil wuduk untuk orang lain? Okey, ada dia punya perincian dia ya. Baik. Jadi di sini ibu dirahmati Allah. Okey, ada tunggu sambil lipat kain. Bagi saya boleh ambil wuduk tunggu sambil lipat kain, insya-Allah. Yang pentingnya kita menunggu, tapi pastilah dia ada level yang berbeza. Menunggu ni dia umum. Ada yang menunggu dengan ibadah, ada yang menunggu dengan ibadah umum. Lipat kain tu termasuk ibadah umum. Ada yang menunggu dalam keadaan dia memang dah bersedia dah. Waktu solat masuknya dia memang ready nak solat. Dia menunggu dengan baca Quran, levelnya lain. Tengok level masing-masing. Dia ada perbezaan lah. Okay, baik. Ini hadis daripada Quraib Maula Ibn Abbas yang dia ambil daripada Usama bin Zaid radhiyallahu an apa tu ibu? Anhu ke anhuma? Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum Kak Anis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafata adala ila Syi'b faqada hajatah. Sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah, baginda pergi ke sebuah lereng bukit, adala ila Syi'b, baginda melencong ke lereng bukit untuk menunaikan hajat baginda. Qada hajat. Qala Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata Usama, faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda. Saya pun tolong tuangkan air wuduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berwuduk. Faqultu ya Rasulullah atusalli? Lalu saya pun tanya Rasulullah, nak salat ke? Rasulullah nak salat ke? Kata Nabi, faqal sallallahu alaihi wasallam, al-musalla amamak. Tempat salat di depan, maknanya kita salat kat depan sikit lagi lah. Bukan nak salat sekarang. Okay. Cuma Nabi ni dia tak berminat untuk duduk dalam keadaan hadas. Maka dah buang air kecil tu, Nabi akan berwuduk dahulu. Dan lepas berwuduk tu bukanlah semestinya Nabi terus nak solat, tunggu dulu ke depan lagi. Cuma Nabi tak ni. Jadi di sini sebagai contoh, kalau saya pergi ke masjid selepas kuliah al-maghrib, kita pun nak tunggu isyak tu, orang azan. Masa tu kita pula nak masuk bilik air sebagai contoh. Kita nak masuk bilik air lepas azan, nanti kita terlepas peluang untuk solat dengan baik masa antara azan dengan iqamah, masanya tak panjang. Jadi masuk teruslah dalam toilet masa orang tengah azan ataupun sebelum azan. Okay. Tak ada masalah, tak makruh pun hukumnya, boleh. Jadi lepas tu kita pun nak jawab panggilan azan, lepas keluar bilik air kita nak jawab panggilan azan, tapi kita tak ada wuduk, maka tunggu dulu. Ambil wuduk dahulu. Lepas ambil wuduk dahulu, barulah kita qada balik panggilan azan. Kalau tengah azan lagi pun, kita qada balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan sebagainya sampai habis. Barulah kita berdoa, selawat kepada Nabi SAW, doa. Doa ambil wuduk pun doa juga. Tapi ceritanya apa dia? Ceritanya sebaik-baiknya kita berdoa tu selepas ada wuduk. Tapi boleh tak nak doa tanpa ada wuduk? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau ada wuduk, alhamdulillah, itu cara yang terbaik. Jadi Nabi SAW lepas qada hajat,
baginda terus mengambil wuduk, dan hadis inilah yang digunakan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari, boleh seseorang itu membantu orang lain untuk mengambil wuduk, dan inilah yang termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluan dia. Jadi kita suka tolong orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita jenis berat tulang, minta maaf. Pergi panggil apa, berbuka puasa, orang lain sibuk angkat cawannya, gelasnya, pinggan mangkuk, kita buat tak apa dia. Bahkan satu budaya yang baik yang saya jumpa di Korea masa saya pergi ke sana, nak di Malaysia pun dah ada sedikit sebanyak, tapi di sana kalau kita dah makan, kita sendiri kena buang sampah, kena simpan pinggan dia di satu tempat, tak boleh dibiarkan. Dan pernah sekali kami pergi dan kami nampak ada seorang lelaki itu, semoga Allah bagi hidayah pada dia, hadahullah, dia yang kutip pinggan-pinggan yang belum diangkat di meja orang lain, dan dia kena buang sampah di situ pinggan tersebut. Dan kalau di Malaysia ada benda tu, alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang yang mana sepatutnya buat demikian, ada restoran yang buat demikian, kena buang sampah sendiri, kena kumpulkan pinggan di satu tempat, tapi mereka tidak berbuat demikian. Walhal bukan tak tahu, nampak semua orang buat demikian. Ataupun paling kurang, kalaulah tak ada tempat pun disediakan, kita pun tak tahu mana nak buang sampah ni, mana nak susun pinggan ni. Bukan semua restoran yang sediakan benda tu. Buat tempat buang sampah pun di dapur, takkan kita nak masuk sampai dapur. Maka caranya ialah kita tolong susun pinggan yang dah dimakan tu, memudahkan dia untuk angkat, terutamanya kalau kenduri kahwin, yang mana kenduri kahwin kalau yang diuruskan oleh pihak catering, kita memang tak tahulah kita tengok keadaan lah. Kadang-kadang kita kena angkat, kadang-kadang kena tinggal atas meja. Kalau kena tinggal atas meja, susun betul-betul, memudahkan urusan dia untuk mengangkat. Ini cara kita memenuhi hajat saudara kita, membantu antara satu sama lain. Kalau kita jenis berat tulang, maka orang pun berat tulang untuk membantu kita. Itu sifir dia. Jadi orang pun akan bersalah nak tolong kita pun. Dan membantu dalam hal ibadah itu yang paling besar. Membantu dalam hal ibadah itu yang paling besar. Nah, itu saya cukup terharu. Ibu-ibu sekalian, saya baca satu buku tulisan bersama oleh siapa yang saya lupa. Ahwadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajj. Ahwadus salaf fil hajj. Hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji. Hal ehwal para salaf dalam haji. Dikatakan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni ulama hadis yang amat terkemuka. Satu, selain daripada beliau terkenal sebagai ulama hadis ataupun beliau terkenal sebagai alim, beliau juga seorang yang kuat berjihad. Sangat kuat berjihad. Abdullah bin Mubarak. Dan beliau ni seorang yang berharta. Beliau seorang yang berharta, beliau tunjuk beliau ni ada harta supaya tak nampak orang Islam ni lekeh. Tapi bukan menunjuk-nunjuk. Cuma beliau tak tunjuk beliau ni orang miskin. Tak. Bukan itu style dia. Dia pakaian kemas, perwatakan dia kemas. Okay, baik. Dan Abdullah bin Mubarak, satu benda yang insya-Allah saya pun nak buat dalam tahun depan insya-Allah. Dan tahun-tahun yang berikutnya, ini cerita kita nak kongsi. Sangat-sangat menyantuni orang yang pergi mengerjakan haji. Sangat-sangat menyantuni. Dia dengar dia ada orang nak buat haji dan masa tu dia tak buat haji, ibu-ibu sekalian, maka dia pun panggil ni, dia layan, dia bagi layanan. Datang je orang, tak tahulah dia masa tu dia tunaikan haji ataupun tidak. Tapi datang je orang, dia penuhi keperluan pada tetamu Allah ni. Dia sediakan makan, minum, dia tanya khabar, dia tanya apa keperluan. Sampailah kawan tu bergerak menunaikan haji. Dan bila balik menunaikan haji tu, dia layan lagi orang-orang yang balik dari menunaikan haji ni. Dia sediakan makanan sungguh-sungguh. Dia penuhi keperluan, mana yang tak ada keperluan ke kain ke apa tak ada, dia sediakan. Sampailah orang tu balik. Mana sebelum tunaikan haji, dia penuhi keperluan kawan tu. Mana-mana kurang dia sediakan. Balik pun begitu. Dan inilah masyarakat Melayu contohi. Bila dengar dia orang pergi haji, kita pun hulur bantuan sedikit sebanyak. Kita tahu keperitan yang dilalui oleh dia. Jadi saya nak ceritanya, ini membantu dalam hal ibadah lagi besar. Begitu juga saya agak
rasa lain macam ibu. Kita bukannya tak pernah sedekah pada masjid, surau. Saya kira kita semua biasa sedekah pada masjid dan surau ni. Setiap kali solat subuh kalau boleh kita nak masukkan duit RM1, RM2, ada masa RM5 kalau ada duit lebih. Tapi ada satu masjid baru dibina di Bandar Bukit Raja yang Kak Syida pernah pergi dulu. Bandar Bukit Raja dah nak satu masjid baru yang sangat cantik dan dia punya style dia open. Bila solat maghrib isyak tu buka semua pintu yang ada. Nampak memang cantik masjid tu. Dia punya panorama situ tu memang indah. Okay. Saya bila sampai masjid tu saya sangat terharu. Aduh, Allah Akbar. Inilah masjid yang adalah saham aku walaupun sedikit-sikit je lah. Dalam kalau kira-kira pun dalam mungkin 100 lebih macam tu je kot. Panjang derma tu dikutip. 100-200 je. Tapi adalah saya memberi sikit. Kita rasa puas hati. Aku adalah sumbangan aku walaupun tak banyak. Nak bagi banyak ialah kemampuan kita ni bukan bagus sangat pun. Jadi kita menyumbang sikit tu maknanya masjid ini terbina antaranya sebab duit kita. Walaupun masjid lain pun kita bagi juga. Tapi kali ni saya tak tahu. Saya punya sentimental tu lain sikit. Jadi kita puas hati kita saling bantu-membantu. Membina masjid. Anak saudara nak kahwin sebagai contoh. Bantu. Kita mesyuarat keluarga. Okey, anak saudara kita nak kahwin ni. Buat apa keperluan? Anak saudara pula lelaki. Ataupun perempuan lah nak buat kenduri kat rumah. Dan ibu-ibu kita kena tahu bahawasanya kita kena ikut sunnah. Kalau nak kahwin, maka mahar perkahwinan itu milik anak perempuan. Kita memang bagi pada anak perempuan, tapi kita bagi tu 200-300 tu. Yang ribu-ribu tu kita buat kenduri. Itu silap. Bukannya ribu-ribu tu buat kenduri. Yang ratus-ratus bagi pada anak, ratus-ratus tu dapat beli apa? Handset pun tak boleh beli, ratus-ratus ni, 200-300. Handset tak boleh beli. Bolehlah beli buku beberapa buah. Jadi, yang 200-300 tu bukan. Yang ribu-ribu tu, itulah milik anak perempuan sepenuhnya. Jadi, kita pun bincang. Dah duit kawan tu memang buat RM5,000. Tapi RM5,000 tu milik anak kita. Okay, jadi kita mesyuarat macam mana ni kita nak buat majlis perkahwinan ni. Okay, kita pun bantu. Okay, tak apalah. Cik Liza bagi RM500. Untuk, ataupun kita bagi bahagian. Siapa yang nak sediakan bahagian goodies? Okay, tak apa. Cik Liza ambil bahagian goodies. Siapa yang nak ambil bahagian sediakan makanan untuk meja tetamu, meja pengantin. Berapa kos semuanya meja pengantin dalam 300. Okey, saya sediakan, saya tawarkan 300. Siapa nak sediakan, kita nak bagi jugalah orang makanan-makanan tambahan, apa balik sebagai contoh. Siapa nak sediakan apa balik, berapa kadarnya 500. Tak apa, saya ambil 500. Apa balik kita nak jamu orang, bagi orang puas hati datang majlis perkahwinan kita. Bukan berlebihan pun. Sambil tolong penjual apa balik tu. Sama-sama tolong. Berapa pula lauk pauk? Berapa semua kos kenduri kahwin tu? Saya tak tahu ya berapa kosnya. 3,000 sebagai contoh. Okey, bagi 500 orang. Semua ambil bahagian masing-masing. Jadi inilah namanya sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah memenuhi hajat dia. Dalam bab ibadah, lagi-lagilah Allah akan memenuhi hajatnya. Dalam bab ilmu, Kak Syida yang sediakan ni Zoom, Kak Liza yang tolong campaign ni Zoom ini, Allah mudahkan urusan Kak Syida dan Kak Liza untuk mendapat ilmu. Kata guru saya, sesiapa yang memudahkan urusan saudaranya untuk mendapat ilmu, maka Allah berikan dia ilmu yang lain. Pada korang ilmu pengurusan Zoom ilmu masukkan jadi YouTube, tapi pasti ada ilmu-ilmu yang lain yang Allah Ta'ala berikan. Itu Zoom kemahiran. Okey. Jadi di sini Usama bin Zaid membantu Nabi SAW menyediakan wuduk dan tuangkan air wuduk kepada Nabi SAW. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat yang lain pun, termasuk siapa ya, saya selalu lupa nama beliau tu, yang bantu Nabi SAW untuk berwuduk setiap kali bangun, masa bangun tahajud. Okey, ini semua akan mendapat ganjaran yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Jap ni ada panggilan penting. Okey. Jadi kalau tengok muka surat 234, ibu boleh buka muka surat 234.
Al-isti'anah salasati aqsam. Okey. Al-isti'anah salasati aqsam. Memberi bantuan kepada orang berwuduk ni ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah ihdarul ma wala karahatu fihi aslan. Kita sediakan air. Ini tak ada masalah lah. Ya. Ini tidak ada masalah. Kita bawakan air cuma bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi lah sebut. Lakin al-afdal khilaf. Yang terbaik ialah kita sediakan sendiri air tersebut. Yang Nabi ni lain kan. Macam mana Imam Nawawi boleh kata yang terbaik kita sediakan sendiri? Nabi itu, adakah Nabi buat yang tak terbaik? Maka jawabnya Nabi itu lainlah orang nak berkhidmat pada Nabi SAW. Kita ni jangan kerah orang, jangan suruh orang. Ceritanya begitulah. Tapi kalau orang tolong kita sediakan air, kita tak suruh pun dia, tak apa. Tapi kita sendiri jangan sibuk menyuruh-nyuruh orang lain bagi urusan kita. Okay, baik, satu. Asal ni, yang kedua. Yang kedua ialah mubasharatan al-ajnabi al-ghusl. Wa hadha makruh illa li hajatin. Sekejap ya. Liza, saya rasa minggu ni Ustaz kelas kot. Ustaz kita. Ustaz sibuk tu. Sibuk. Nak pergi Ustaz pergi dalam minggu depan sini. Tak apa, nanti Kak Ijaz cakap dengan Ustaz lah. Yang kedua, kita tolong basuh. Yang kedua, kita yang tolong basuh. Hadza makruh illa li hajatin. Ini makruh kecuali ada hajat. Contohlah, Kak Anis saja tolong basuhlah. Minta anak tolong basuh. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Itu makruh. Kita kena usaha sendiri. Kecuali hajat. Orang sakit. Orang sakit. Dan di sinilah timbul isu kalau suami sakit macam mana isteri nak tolong. Nanti batal wuduk, sentuh je nak berwuduk. Sentuh je batal wuduk. Sentuh je batal wuduk. Maka jawabnya peganglah pandangan yang kata tak batal. Apa masalahnya? Kita terdesak. Kalau ibu-ibu pegang tak batal, pegang batal sekalipun, masa sakit tu pegang pandangan yang kata tak batal. Kita terdesak. Bila terdesak ni boleh kita melakukan perkara-perkara yang kita boleh ambil mazhab yang lain. Buat sementara ada tujuannya. Dan yang ketiga ialah, yang ketiga, kita tolong tuangkan air sahaja. Al-fab. Tuang air sahaja. Dan di sini ada dua pendapat. Satu pendapat menyatakan makruh. Satu pendapat kata khilaful aula. Khilaful aula tu maknanya kalau boleh jangan buatlah. Tapi makruh ke? Tak makruh. Cuma kalau boleh jangan buat. Okey, itu beza antara makruh dengan khilaful aula. Okay, nampak kan? Khilaful aula ni kalau boleh jangan buat. Tapi kalau makruh ni kalau buat dia memberi kesan yang tak baik. Memberi kesan yang tak baik. Kalau khilaful aula, kalau kita buat pun tak ada kesan apa-apa. Cuma kalau boleh janganlah buat. Makruh ni kalau kita tinggalkan dapat pahala kan Ustaz? Kalau kita tinggalkan makruh, rasanya betul dapat pahala. Okey. Terima kasih banyak. Okay. Contohnya kita katakan, kita kata apa? Sengaja berhenti, sengaja membatalkan puasa. Kalau nak puasa, semangat ni nak puasa. Tiba-tiba rasa penat, kita pun sahaja nak membatalkan puasa. Apa hukumnya? Puasa sunat? Makruh. Makruh. Itu makruh. Kalau khilaful aula ialah kalau solat sunat tu eloknya bacalah surah lepas baca Fatihah. Tapi orang tu tak nak baca, habis waladhdallin amin terus rukuk. Apa hukumnya? Khilaful aula. Menyalahi perkara yang lebih utama. Yang lebih utamanya baca surah. Tapi bila tak baca surah, jadi tak cantik lah, tak cantik. Tapi makruh ke? Tak makruh. Cuma tak cantik. Gitu. Ataupun tasyahud akhir, hanya baca sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bagi salam. Apa hukumnya? Makruh ke? Tak makruh. Tapi khilaful aula.
itu menyalahi perkara lebih utama. Yang utamanya ialah baca selawat Ibrahimiyah, baca doa, itu yang utama. Okay. Dan sebagainya. Jadi siapa yang tolong tuangkan air tu, ada ulama kata makruh, ada yang kata khilaful aula. Habis tu Nabi SAW buat tu macam mana? Nabi buat tu untuk menunjukkan perkara itu boleh dilakukan, tapi bukanlah perkara yang digalakkan. Kerana biasa Nabi SAW buat benda yang kurang utama untuk menunjukkan kepada para sahabat dan umat dia bahawa benda tu dibolehkan. Dibolehkan. Bukan digalakkan, dibolehkan sahaja. Okey, Bibu. Kita buka perbincangan. Silakan. Ustaz, soalan Kak Syuda kan, kalau kita tolong pegangkan getah pada orang untuk wuduk tu dikenakan macam mana Ustaz? Adakah ia juga di makruh ke atau macam mana tu Ustaz ya? Macam, yelah kan, tak ada tempat nak, dia tak ada pipe, so dia nak ambil wuduk tu kita gunakan getah-getah yang panjang ke apa kan, tak ada tempat nak gantung, so kita tolong pegang getah tu untuk dia wuduk. Adakah dikira juga seperti yang dikatakan dalam hadis tu? Okey. Sekejap ya. Ya, betul. Getah pipe masuk ke Syida? Ya, getah pipe dia. Maksudnya getah tu panjang. Dia tak ada, maksudnya yelah, kebanyakan macam tu kan, because nah lah pergi mana-mana kan, surau tu kan, mana-mana tempat yang Ustaz keluar aku Ustaz? Sorry ya Ustaz. Tak keluar, saya pindah tempat je. Kalau saya pun fikir juga apa yang Kak Syida sebut tu. Pegangkan getah pipe. Dan secara peribadi, saya tak rasa benda tu sebagai makruh. Secara peribadi saya lah. Jadi saya pun kurang faham apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi tu. Makruh tu sebenarnya dia merujuk kepada macam mana tu. Yang sampai orang tuang pun dianggap sebagai makruh. Allah Alam. Minta maaf ya, saya pindah tempat jadi gambar saya tak berapa nak clear tu. Jadi Allah Alam Kak, saya tak berani nak komen lebih. Apa maksud yang sebenarnya. Paling kurang kita kata khilaful aula. Paling kurang. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab kalau kita pegang sendiri getah pipe tu, payah nak ambil wuduk kan. Kalau orang pegang, lagi baik. Wallahu alam, apa maksud sebenar Al-Imam Nawawi dalam isu ini. Ada dua pendapat lah. Wallahu alam, saya tak berani komen lebih. Ada soalan lain ataupun ada perbahasan lain? Satu lagi Ustaz, berkenaan dengan solat sunat tu tanpa bila kita tak baca surah kan. Selalunya kita dalam perjalanan daripada macam kita pergi somewhere else, tapi kita dalam perjalanan kita baca yang sunnah saja, macam yang wajib yang dibaca Al-Fatihah saja, nak cepat kan. Itu dikirakan makruh juga ke Ustaz? Sebab kita perlukan masa, so kita pernah nak cepatkan, kita kena pendekkan solat kita tu dengan tidak baca surah. Macam saya sebutkan tadi, dia tak makruh, dia khilaful aula. Tapi mungkinlah dia tak buat Hanya khilaful aula. Yang terbaiknya baca. Okey. Kita kalau kita kata nak cepat, kalau memang dah solat dah dikerjakan, contohnya macam pagi tadi lah, saya terlewat sikit pergi ke surau, ada nak uruskan rumah sekejap. Jadi bila sampai tu saya sempat solat rakaat pertama tu belum iqamah, tapi bila masuk rakaat kedua dah iqamah dah. Jadi bila dah iqamah, saya kena laju, saya memang dari awal lagi saya tak baca surah sebab saya tahu saya dah terlambat sedikit. Jadi kalau saya meninggalkan bacaan surah kerana saya nak kejar waktu iqamah, maka tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita rasakan kita nak kejar masa, paling kurang kita bacalah surah yang pendek. Wal asr inna a'tainakal kautsar. Dan sebenarnya kalau kita baca wal asr inna a'tainakal kautsar baru tambah dalam 20 second kot. Tak sampai kot 20 second tu. Sikit je masa tambah. Tak sampai seminit pun. Jadi kita buatlah kalau boleh. Kecuali kita sakit perut. Sakit perut tu cerita lain lah. Yang ni kita kata kita nak cepat kejar masa je. Bukanlah kita terkocoh-kocoh. Bukanlah kita kena kejar mesyuarat on time. Cuma kita kalau boleh nak sampai cepat ke destinasi itu, maka paling baik bacalah surah walaupun pendek. Bacalah doa iftitah walaupun ringkas. Dia baca. Allah Alam gitu lah.
Okey, silakan. Doa istiftah pun ada yang pendek-pendek kan Ustaz kan? Ada doa iftitah yang pendek-pendek. Yang tu ibu-ibu boleh dapatkan, kalau perlukanlah, dapatkan buku saya yang bertajuk Bacaan Anih dan Pelik dalam Solat, terbitan PTS tu. Jadi dalam buku tu memang dibuat dengan tujuan, memang ditulis dengan tujuan kita nak memperindahkan solat kita. Jadi saya sediakan berapa banyak doa iftitah, berapa versi, rokok, berapa version rokok dan sujud, duduk antara dua sujud, dan juga doa pada tasyahud akhir. Jadi banyak versi yang boleh ibu-ibu pilih. Dan ada syarahan dia, bukannya sekadar saya kumpulkan. Kalau bukunya sekadar mengumpulkan bacaan, ya memang banyak. Tapi ini bukan sekadar mengumpulkan bacaan, tapi dikupas pula mengikut pandangan ulama. Jadi kalau boleh ibu-ibu dapatkan buku tu dengan tujuan untuk memperbaikkan kualiti solat kita, alhamdulillah. Jadi itu terbitan PTS, ibu-ibu boleh dapatkan daripada PTS. Nanti saya boleh berikan link pembelian kepada Kak Syida. Cuma saya tahulah ibu-ibu nanti pening pula link pembelian macam mana nak beli, pening kepala. Kalau ibu-ibu senang ceritanya minta tolong anak-anak untuk beli daripada link tersebut. Ataupun kalau anak-anak tak ada, message lah Kak Liza ke Kak Syida ke, tolong beli, saya bayar pada Syida, ambil duit sekian-sekian, okay, Kak Syida tolong belikan melalui link tersebut. Boleh juga, tapi kena bayarlah dia punya semua tu. Sekalian kos post dia berapa. Buku tu RM20 je. Buku tu hanya RM20 sahaja. Kalau kos post tu mungkin dalam RM8. Kemudian ada charge pembelian melalui link tu. Itu sistem lah. Sistem tu memang kena charge pun. RM1. Tu tak ada kata saya tu PTS punya buku. Jadi ibu-ibu beli. Saya sangat berharap kalau buku-buku tu dapat jadi mahar perkahwinan. Biar ramai orang tahu cara bacaan yang betul dalam solat tu. Barulah kita solat berkualiti. Ni duk baca je Subhana Rabbiyal Azim dari kecil sampai ke besar kan. Tak ada langsung tambahan. Sedangkan banyak lagi bacaan Nabi SAW. Subhana Rabbiyal Azim tu kena baca. Itu bacaan asas. Maksud saya tak ada baca tambahan. Kalau kita tahu bacaan tambahan tu, seronok. Dia punya pujian pada Allah ni. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta. Seronok baca. Jadi barulah salat kita tu rasa zuk lagi. Dan insya-Allah saya pun dalam bulan ini, dalam bulan 7 ni ada 3 buah buku saya akan terbit. Tapi antaranya ialah zikir lepas salat. Saya tahu dah ada dah buku zikir lepas salat. Hisnul Muslim pun dah ada dah. Tapi yang saya buat ni ada syarahan dia. Yang lain tak ada syarahan. Ada ataupun syarah ringkas. Yang ni saya syarah panjang zikir lepas salat, apa isunya dan sebagainya. Pun tak tebal sangat. Mungkin dalam 130 macam tu je. Pun harga pun mungkin RM20 je. Jadi ibu dapatkan buku bacaan dalam solat. Nanti saya bagi link pada Kak Syida. Boleh masuk dalam grup. Kemudian nanti beli pula buku zikir lepas solat. Kenapa? Saya betul-betul nak orang beli ni sebab nak betulkan zikir lepas solat. Saya sampai deal dengan orang Kak Syida, Kak Liza, ibu-ibu. Saya deal dengan seorang tu, Ustazah. Saya kata, ginilah Ustazah ambil lah buku ni. Guna nama Ustazah. Tak payah guna langsung nama saya. Sembunyikan. Saya takkan cerita pada orang inilah buku saya. Kecuali kawan-kawan baik lah. Okay. Tapi akhirnya atas nasihat daripada Ustaz Zahiruddin, dia kata tak boleh. Kita kena guna nama kita sendiri. Itu kejujurannya. Itu nilai kejujuran. Dan kita yang ada spirit untuk memperjuangkan benda tu. Bukan orang lain. Jadi bila kita ada spirit untuk memperjuangkan benda tu, kita kena guna nama kita. Walaupun kita niat guna nama Ustazah tu supaya capaian pembelian buku tu lebih luas, ramai dapat kesedaran. Tapi tak boleh begitu. Jadi saya pun ambil nasihat Ustaz Zahiruddin, guna nama saya sendiri. Tapi ibu-ibu kena kempen lah. Bukan kempen buku saya sebenarnya. Kempen sunnah Nabi SAW. Itu yang penting. Sebab saya tahu banyak sangat imam-imam zikir tak kena dengan cara sunnah. Jadi sayangnya, geram nak sembang dengan imam. Tapi adakah saya benci dengan imam tu? Na'udzubillah min zalik. Tak benci sikit pun. Tak marah sikit pun. Cuma geram nak bincang. Tak panggil, akhi. Ada saya buat buku benda ni. Cakap saya kaji lah. Lepas solat macam mana.
Sekian Fatihah tak ada. Fatihah ni dalam solat kita baca, luar solat tak ada dah. Lepas solat kita nak bincang tu supaya mereka lah yang akan memandu ummah dalam solat. Jadi bila kita cerita zikir sunnah ni, imam faham, imam grab benda tu, imam yang handle benda tu lepas solat, orang pun semua ikut imam. Barulah berlakunya gelombang. Tapi kalau imam sendiri buat tak tahu je, enggan meningkatkan kualiti dalam solat, enggan belajar. Bila kuliah ada je, imam sibuk keluar tempat lain, orang lain dengar. Buat program bukan main, tapi dia sendiri tak nak dengar kuliah. Itu geram jugalah. Itu memang geram lah. AJK Masjid yang mesyuarat buat kuliah maghrib. Bila kita buat kuliah maghrib, AJK Masjid sebahagiannya buat tak tahu. Imam pun buat tak tahu, kan bukan semua lah, bukan semua, sebahagian. Orang tengah kuliah dia duduk tempat lain. Tapi ada sebahagian tempat imam memang duduk depan. Duduk depan, dengar kuliah dengan baik. Itu Alhamdulillah. Itu pun duduk depan, saya duduk depan tu cerita pun buat juga benda sama. Pun ada juga. Kita Allahu Akbar, geram baru aku cerita tadi. Tapi tak adalah, saya tak timbul perasaan benci apa pun. Cuma kita rasa sayangnya kalau perubahan ini tak dapat dipacu sekarang. Wallahualam, itulah. Setuju Ustaz. Sayang Terima kan kasih Bu benda ni. Syarifah, terima kasih Bu Syarifah. Apa dia Kalau Kak? kita tak perkenalkan kepada sahabat pada umum dah Rasulullah SAW, banyak yang tak buat. Ustaz dah tua-tua masih lagi beramal. Kadang-kadang kita cakap dah tua-tua tapi orang kata dah nak mati dah pun kan. Tapi masih lagi pegang pada zikir-zikir macam tu lah yang tak ada semua. Apa yang kita dapat Ustaz, Kak Syida memang kami Kak dapat Kak hadiahkan terus kepada sahabat-sahabat semua buku-buku. Sebab kita nak diorang amalkan sunnah Ustaz. Kan? Dia kena sunnah. Kita tahu benda ni sunnah Rasulullah SAW. Benda batu banyak. Tapi kita mesti kena baca lah. Kena hafal. Pelan-pelan lah. Boleh dapat insyaAllah. Kalau ada orang kaya kat sini, belilah buku tu banyak-banyak. Kalau bukan buku saya, kalau ada buku lain pun, belilah buku macam tu. Hadiahkan. Sebarkan tapi dengan syarat. Kena hadiah pada pembaca buku lah. Hadiah pada orang tak menentu, tak baca buku, rugi. Kita cari siapa yang minat baca buku. Tak buat dalam bentuk e-book, tak boleh dalam bentuk e-book. Masa bacaan tu ada 10 jenis bacaan doa. Itu dalam e-book. Beli dulu e-book tu. Beli dah dalam tu lama dah lah masa Ustaz buat tu. Betul Kak. Cuma kemudian dijadikan fizikal dengan sedikit pembetulan dan tambahan. Terima kasih banyak Kak. Belajar dari situ lah Ustaz. Kak Izzah belajar dari situ lah sebenarnya. Terima kasih banyak Kak. Jazakumullah khairah. Apa nanti Kak share link, nanti Kak Syida boleh tanya sahabat-sahabat siapa yang nak order ke apa. Tapi Kak Syida dapat, tapi tulisan daripada Ustaz Reza, Syah Reza tu dia cuma bagi amalan-amalan saja dengan hadis saja, tapi tak ada kupasan lah kan. Kalau siapa-siapa nak hafal, buka je buku tu terus bersegi betul sampai besar kan macam tua-tua tu je. Jadi Ustaz Reza punya buku pun ada juga lah saja bagi kawan-kawan untuk kata. So kalau macam Ustaz Zahiri punya buku ni dia ada untuk kata nak beramal tu kita ada sandaran dia, kenapa benda tu ada, kenapa Rasulullah pernah buat dekat mana semua tu. Itu yang kita kena ada buku tu Cak Mansur. Kalau ada dua-dua buku tu lagi mantap lah, lagi mantap kita punya amal ibadah kita. Sekurang-kurangnya kita buat amal ibadah tu bukan kosong lah. Kita tahu apa Rasulullah dah buat benda semua. Barakallahu fikum. Dia yang pentingnya bila ibadah tu kita faham falsafah baru kita seronok. Betul. Itu yang dipesankan oleh guru saya Ustaz Kamil. Dia menyesal dulu dia solat ini benda yang dipaksa. Memang kecil lagi solat lah dipaksa, tapi akhirnya dia solat dalam keadaan solat tu wajib. Dia kata tak boleh macam tu kita ni. Kita kena solat kerana kita gembira dengan solat tu. Kita happy dengan solat tu. Wajib tu memanglah wajib, tapi kita sendiri bila dapat solat tu puas hati dapat solat. Kita faham filosofi. Jadi kalau kita faham falsafah tu dengan baik, kita tahu bacaan dalam solat. Contohnya bila saya baca je subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta masa rukuk dan juga masa sujud, kita menghayati masa tu Nabi SAW sedang solat tahajud. Dan Ummul Mukminin Aisyah dengar Nabi baca benda tu. Jadi dia punya suasana tu, masa inilah doa yang Nabi baca masa Nabi solat malam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bangun tengok-tengok Nabi tak ada. Ummul Mukminin pun cari Nabi, kut-kut lagi ke rumah isteri lain. Tengok-tengok tak ada pun simpan Nabi kat rumah isteri lain. Balik rumah rupanya Nabi tengah solat, dia tak nampak. Dan Nabi membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Lepas habis solat dia kata Rasulullah, wahai kanda, ternyata kanda ni berada pada satu level yang tinggi, saya pula level yang ni lah dia duduk. Jadi kita tahu ceritanya dia lain. Kita faham pula apa maksud subhanak, kita faham maksud baca-baca tu, alhamdulillah lagi baik.
Ibu sebagai penutupnya, saya pun dah maklum pada Kak Syida semalam. Saya tahu Kak Syida dah tahu. Tapi secara peribadi baru saya maklumkan semalam. Alhamdulillah saya diterima sebagai orang menunaikan haji pada tahun ini. Tapi saya tak berani nak kata lebih-lebih sebab nak tak nak dalam 48 jam sebelum penerbangan kami kena buat PCR dahulu. First time lah nak buat PCR ni ceritanya. Jadi insya-Allah kalau PCR terlepas, insya-Allah kami akan berangkap mengerjakan haji dalam 3 ke 5 hari bulan 7 dan kami akan berada di sana dalam 35 hari ya, 35 hari. Jadi saya, isteri dan juga mak saudara saya, makcik. Jadi saya sendiri pun dah tak sabar untuk momen di Padang Arafah dan di Mina. Dan saya rasa saya dah rindu dah pada Padang Arafah. Tak pergi lagi ni tapi duk bayang kalau aku habis haji nanti hari teringat kita pada Padang Arafah. Walaupun susah. Semalam kakak ipar saya datang, dia pergi haji masa belajar di Jordan dulu. Dia ni Jordan zaman-zaman awal dulu. Zaman Perang Teluk dulu saya. Jadi kata dia pergi haji dengan orang perempuan ni, dia haji sendiri. Berjalan kaki. Nak pergi ke Padang Arafah tu jalan kaki. Dan saya tanya dia, di Mina tu susah orang kata kan. Dia pun tercengang-cengang kata, tak ada susah lah. Biasa je. Dia lagilah dia tidur kat kaki 5 je, tak ada kemah apa pun. Jadi dengan kita bila dengar tu, ya Allah, tak susah pun. Sebenarnya susah tu sebab setting kita orang nak cerita. Oh itu susah. Mina ni tempat sempit. Satu kemah tu berkumpul berapa ratus orang. Pergi ke tempat travel pun kata gitulah. Sempitnya orang sebagainya. Sedangkan sebenarnya itu setting kita. Kalau kita kata susah, duduk rumah besar pun susah. Rumah 2-3 tingkat. Oh sempit serumah ni. Hatta idza daqas alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga kan bumi yang luas pun rasa sempit je. 3 orang sahabat Nabi yang tak join dalam perang Tabuk tu, sahabat Nabi pulau mereka, dunia yang besar rasa sempit je. Tapi kalau orang tu dah ada besar, jiwa besar, dia punya keinginan ibadah dia besar, maka datanglah macam sempit macam mana pun rasa luas. Duduk berimpit tu satu nikmat. Duduk berimpit tu seronok duduk berimpit dengan pakcik-pakcik ni. Boleh bergurau-gurau. Tapi bukan isu bergurau lah, bergurau secara kemanusiaan untuk membina hubungan. Lebihnya pada Allah. Dan masa pada Arafah 6 jam tu lepas zuhur sampai ke maghrib tu lah. Saya mohon doa ibu-ibu supaya saya boleh bertahan tanpa mengantuk, tanpa penat dan sebagainya. Nak fokus doa betul-betul, ibadah betul-betul. Dan masa tu kalau boleh kita tak nak pedulikan dulu orang, bukan kita langsung tak nak peduli orang, tak. Kita nak fokus ibadah kita pada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu barulah kita boleh nak jumpa-jumpa, sembang-sembang. Jadi saya ni pergi hujung-hujung dah. Ini kuota tambahan, alhamdulillah kuota tambahan. Pada hari Ahad lepas baru dapat kuota tambahan tu dari Saudi 5,000 orang. Itu pun sebahagian tak lepas kerana isu obesiti dan diabetes yang agak ketaranya. Umur Jadi tak boleh start kan? Tak boleh lebih 65 umur. Itu mak saya pun tak lepas lah 65. Itu memang dari awal lagi. Jadi mohon doa ibu-ibu, saya utamanya minta maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Dosa saya pada ibu-ibu saya minta maaf. Dan yang pentingnya doa daripada ibu-ibu supaya saya sihat. Sakit tu biasa, kalau lecur kaki itu benda biasa, kena tempuh. Kalau tak, alhamdulillah. Kalau melecur kaki, alhamdulillah. Kebanyakan orang kat Lina dan mesej saya, kebanyakan orang dah kakinya. Itu satu ujian daripada Allah, perlu ditempuhi tanpa dengan jiwa yang besar, tanpa kerutan pada dahi. Cuma yang pentingnya nak fokus je. Tak naklah terikat dengan asyik nak pergi toilet ke, sakit perut ke, nak buang kecil ke. Kalau boleh Allah nak bagi mudah je urusan tersebut. Supaya dengan itu kita dapat berdoa sepenuhnya pada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Jadi mohon doa ibu-ibu, minta maaf banyak atas segala silap salah dan insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi dalam bulan 8 insya-Allah. Terima kasih banyak Kak Syida. Ustaz haji apa ifrat ke tamattu? Kami disarankan haji ifrat. Alhamdulillah Ustaz. Daripada hujung dah. Berapa hari je kan Kak Syida doakan Ustaz.
berjaya menempuh segala ujian. Ujian tu sebenarnya berdiri kita sendiri. Kalau kita rasa benda tu tak ada apa-apa, benda tu tak ada apa-apa pun. Tapi alhamdulillah lah Ustaz pilih apa ifat tu sebab kita sentiasa dalam beribadah kan, sentiasa dalam ihram yang apa berapa lama untuk kita untuk sampai kepada Arafah tu. Ada ucapkan tahniah pada Ustaz. Kita di sini doakan kesejahteraan dan keselamatan para jemaah semua termasuk Ustaz Semula kan. Kerja haji ni walaupun sahabat kita buat tapi kita rasa kita juga teruja. Kita rasa kita juga nak pergi. Kita rasa kita nak buat juga. Dan kita mampu sekarang fikir zaman sekarang ni kalau dulu kita boleh ziarah dia untuk bagi support, untuk bagi sikit sumbangan. Tapi sekarang kita dengan keadaan COVID semua, kita tak digalakkan berjumpa dengan orang yang pergi haji ni kan, jaga dia orang daripada sekitar lah kan, daripada persekitaran yang tak dalam 48 jam tu dia orang tu kena selamat daripada sebarang-sebarang nasihat-nasihat yang tak baik lah. So jadinya Kak Syida dan juga sahabat-sahabat semua doakan Ustaz, Allah mudahkan Ustaz balik sini, kata Muhammad pergi Ustaz balik. Kalau sekarang Ustaz cakap tak balik pun tak apa. Doa tu kita selalu doakan tak balik pun tak apa. Kalau Kak Syida kan kita selalu Ustaz, kami doakan Ustaz sejahtera, aman damai, dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Apa-apa pun kita orang yakin Ustaz ni seorang yang cool, insya-Allah. Dia boleh menghadapi segala ujian, dia boleh menghadapi segala apa-apa yang Allah. InsyaAllah tak ada apa ujian, tak ada apa Ustaz. Sebenarnya akan jadi mudah Ustaz. Pada Kak Syida pun bayangkan Kak ada punya umrah tu, haji tu, ifrat kita orang dalam 16 hari lah, lebih daripada 2 minggu sebab kita nak belajar dan kita nak buat tu. Kepayahan tu yang mahal sebenarnya Ustaz. Kepayahan kita dalam ifrat tu dan ihram tu sebenarnya mahal pada kita kan. Juga Kak Syida dinasihatkan daripada bila dalam ihram tu kurangkan bergaul sangatlah sebab kita perkataan kita maksudnya takut tercakap benda-benda tak elok kan, hubungan suami isteri tu semua kan, kebetulan kita memang duduk bilik asing, jadi benda sikit-sikit tu kadang-kadang ujian dari Allah lah. Tapi Ustaz kita fikir kita lah ihram, kita teringat kita kena jaga benda ni semua. Alhamdulillah syukur kepada Allah, walaupun benda tu lama, ujian tu rasa macam alhamdulillah bila kita dah selesai dengan kita punya melontar tu semua kan, kita rasa okey alhamdulillah tak ada apa-apa sangat benda ni. Kalau orang kata susah ifrat tu sebenarnya tak ada, Ustaz kita doakan. Sebab semua kita doakan Ustaz kesihatan Ustaz, ahli keluarga untuk melakukan haji dengan sempurna lah, balik dengan haji yang sempurna lah insya-Allah. So kitanya maknanya kita punya sesi ni cuti lah Ustaz ya. Sampai ke Ustaz balik lah kan. Jangan lupa doakan kami semua makan kesejahteraan dunia akhirat kami Ustaz. Yang mana yang belum dapat haji patut tak Liza pun sama tu kita tunggu juga tapi tak terpilih kan. Kalau ada kesempatan lagi mungkin last minute kita jemput lagi kan. Boleh doa lagi. So Kak Syida doakan kesejahteraan untuk semua insya-Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas segala-galanya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Amin. Jangan lupa sharing Sahabat-sahabat cakap apa boleh buka mic kat Ustaz lah. Boleh buka mic. Say something kat Ustaz. Hari ni Ustaz dah dengan kita. Tak kasih lama. Barakallahu fikum. Semoga dapat haji yang mabrur. Jangan lupa doakan kami. Kau sedih lah. Wa fikum barakallah. Jangan sedih sangat nanti saya ni pula sentimental pula. Sahabat semua boleh nak ucap apa-apa kat Ustaz. Kita bagi peluang kat sahabat-sahabat semua. Ustaz pun nak pergi ke urusan haji dia kan. Kita cakap apa-apa lagi? Tak ada. Tak apa Ustaz. Kita jumpa lagi. Dah ada di ruangan chat dah. Cakap sedih. Sedih nanti. Tapi alhamdulillah lah. Mohon doakan kami semua Ustaz di sini. InsyaAllah Ibu Zaitun insyaAllah. Ustaz, kalau konsep nak kirim doa tu boleh ke Ustaz? Boleh. Itu memang satu benda yang okey. Itu tolong menolong sama Muslim. Okeylah, sahabat-sahabat ada hajat untuk Ustaz bacakan doa daripada Arafah yang penting insya-Allah. So Ustaz, kita jumpa lagi Ustaz ya di sesi Zoom. Akan datang di sesi lebih kurang 9 lebih. Apa-apa pun yang terbaiklah kami doakan untuk Ustaz. Dan juga jemaah-jemaah haji seluruh dunia lah, bukan saja kan dapat keberkatan pasal lepas COVID ni kan. Yang terpilih ni betul-betul terpilih lah, alhamdulillah lah sahabat-sahabat semua sekalian yang dapat panggilan haji ni. Ramai juga lah yang dapat last minute juga kan, alhamdulillah. Kak Syida punya jiran 2 orang dapat pergi haji, jiran orang kita orang lah. Haji Pekarudin Ustaz dapat pergi Ustaz. Itu kita kasih pagi dengan alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Riza. Kita sama-sama doakan mana tahu Kak ada rezeki Riza lah seminit nak panggil Riza kan. Dan juga mungkin tahun depan Omar Riza untuk Riza pula kan. Sebab ramai sahabat-sahabat kita yang last minute dipanggil Allah kan untuk jadi tamu dia istimewa ni. Tapi mungkin sebab Yang muasasah dah habis dah. Memang dah habis muasasah. Mari saya tanya dekat tamu haji, memang habis dah. Yang ada yang package je lah, yang package sendiri juga ada lah. Penuh dah yang muasasah tu. dah sahabat kita ingat tak sahabat kita yang minta doakan dia yang sakit tu kan. Anak dia sakit anak dia sakit leukemia tu kan. Dia jalan kat Syida tu. Dapat juga panggil nanti bulan ni dia berangkat insya-Allah kan. So kita fikir sebenarnya apa nak digantikan kelas kita nanti selama sebulan lebih macam mana kan. Nanti kita sembang lagi dalam grup insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kan orang pergi haji ni kita rasa macam kita nak pergi tapi kita kemampuan kita dekat itu je kan. Allah tak pilih kita lagi kan. So, tak apa kita sama-sama doakan Riza pula tahun depan insya-Allah sahabat-sahabat semua. Dan berkat kebaikan yang dibagikan kita dia suka mudahkan urusan orang lain, dia suka meringankan beban orang lain. Allah mudahkan urusan haji Riza pada tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu saya end kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Liza. Terima kasih Puan Syida, Aliza, semua. Assalamualaikum. Boleh ucapkan tahniah ke apa tu Ustaz dah. Ustaz dah berangkat 3 bulan atau 5 bulan insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah ya esok lagi insya-Allah.